Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung dari surah Al-Baqarah. Kita akan baca dari muka surat 22. Sayaqulu sufaha. Juzuk yang kedua dari surah Al-Baqarah. Kita sama-sama baca insya-Allah. Muka surat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Satu muka lagi. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم sekali lagi.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم
يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik empunya sekalian alam. Dialah Allah yang maha berkuasa, dialah Allah yang maha bijaksana, dialah Allah yang maha pengasih, dan dialah Allah yang maha mengasihani. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk tadabbur ni kita akan kembali kepada ayat 124 dari surah Al-Baqarah. 124. Pada ayat 124 ni Allah Subhanahu wa taala kata, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini iaitulah perintah dan juga larangan. Qala inni fa'atammahun. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, sesungguhnya qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku, yakni Allah taala, melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim pun bermohon dengan berkata, ya Allah, jadikanlah juga dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Qala la yanalu ahdiz zalimin.
permohonanmu, Allah Ta'ala berfirman, permohonanmu diterima, akan tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Baik. Maka bermula dari ayat 124 ini, Allah pun cerita tentang Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim ni salah satu daripada Nabi Bani Israel lah. Okay? Tetapi Nabi Ibrahim ni, sehingga dia ni menjadi contoh teladan dalam semua agama. Kalau kita kata Yahudi pun pakai dia, Nasrani pun pakai dia, Islam apatah lagi kita beriman dengan semua sekali lah. Jadi walaupun Nasrani itu tak beriman dengan Nabi, tak ambil syariatnya Nabi Musa, sebab dia terkemudian dah, tapi kadang-kadang dia mengingkari apa yang ada dalam Yahudi. Sebagaimana Yahudi juga mengingkari apa yang ada dalam agama Nasrani. Tapi semua ni bila sebut Nabi Ibrahim, tu Nabi kita. Apatah lagi kita memang Nabi Ibrahim ni menjadi contoh teladan buat kita. Sehingga millata abikum Ibrahim, agama moyang kamu Ibrahim. Makna kita ni nak jadi orang yang tunduk kepada Allah seperti mana tunduknya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Dan memang Nabi Ibrahim ni, sebagaimana Allah Ta'ala sebut ni awal ni Allah telah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maknanya apa? Perintah dan juga larangan. Larangan. Maknanya ambillah cerita bagaimana Nabi Ibrahim dulu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi contoh kepada betapa taatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim ni dia satu umat yang sangat taat kepada Allah, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak pernah termasuk dari orang-orang yang syirik. Tidak pernah termasuk dari kalangan orang-orang yang syirik. Dan apa yang menjadi satu bukti dan contoh kepada kita Nabi Ibrahim ni, kita tahu macam mana nilai taat dia kepada Allah. Ketaatan yang tidak ada tandingannya. Kalau Allah suruh apa pun Nabi Ibrahim dia buat. Mana contoh? Contoh pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia lambat nak boleh anak. Dapat anak umur dia 90 lebih dah. Dapatlah Nabi Ismail. Sebelum dapat Ishak dengan Siti Sarah, dapat Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Tengah dia dapat anak, umur pun tua, dia sayang kepada anak dia. Orang tak ada anak, tiba-tiba boleh anak. Bayangkan betapa sayangnya dia kepada anak dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak tengok dia sayang kepada Allah ke, dia sayang ke anak dia lebih. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan dia pergi letak anak dia ni di tanah gersang, tidak ada pokok, tidak ada air, tidak ada orang. Nabi Ibrahim patuh dah? Patuh. Dia pun bawa lah Siti Hajar dengan Nabi Ismail ni, dia letak, dia tinggal di tengah-tengah tanah yang kering, gersang, tak ada pokok, tak ada air, tak ada orang. Bila Siti Hajar tanya dia pun tinggal, dia tinggal macam tu. Siti Hajar tanya, Allahu amaraka bih, Allah ke yang perintahkan kamu buat macam ni? Nabi Ibrahim pandang belakang, dia kata apa? Naam. Ya, Allah lah yang perintahkan aku buat macam ni.
Siti Hajar pun bila dengar lagu tu dia kata apa? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau macam tu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Jadi Nabi Ibrahim pun tinggal, anak isteri dia tengah-tengah tu tinggal. Dua orang tu minum, ambil makan bekal yang masih ada sampai habis bekal, dan berlakulah peristiwa ditemukan telaga Zam-Zam di situ. Kemudian datang kabilah Jurhum duduk menumpang, dia menetap di situ, lama-lama jadi besar. Tapi asalnya macam mana taatnya Nabi Ibrahim tinggal anak atas perintah Allah. Ingatkah habis dah setakat tu? Tiba-tiba anak dia besar. Dia ni waktu duduk walaupun tinggal anak di Mekah, balik semula dia ke Palestin. Kadang-kadang dia marilah ziarah anak dia, balik pula ke Palestin, ziarah anak dia, balik pula ke Palestin. Sampailah ketikanya Allah Ta'ala nak uji lagi, dia ni sayang ke anak dia, sayang kepada Allah. Allah Ta'ala suruh perintah pula sembelih pula anak dia. Weh, calang-calang Allah Ta'ala suruh sembelih, tak ditinggal tu boleh kira lagi. Tiba-tiba mari perintah sembelih anak dia pula. Oi, bila dengar hal tu, kalau kita kak, yo kalau kita. Tapi ni Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahim, dan mimpi Nabi Ibrahim tu benar, dia adalah wahyu dari Allah. Dia pun tanya pula anak dia, tadi tanya isteri dia, ni pula anak dia. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi semalam aku sembelih kamu. Dan mimpi Nabi ni wahyu. Madza tara? Apa pandanganmu wahai anakku? Dapat pula anak yang soleh. Dia kata apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang kamu diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nescaya kamu akan mendapati aku ni termasuk dari orang yang sabar. Jadi Nabi Ibrahim AS pun bawa anak dia taat kepada Allah, naik atas bukit, bawa anak dia, bawa pisau, baringkan anak dia, sehingga akhirnya dia memang sembelih sungguh anak dia. Tapi Allah Ta'ala sebut wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami tukar dia dengan sembelihan yang besar. Jadi diuji kali kedua. Lepas daripada tu Nabi Ibrahim AS banyak halilah soal dia berdepan dalam dakwah, kemudian dicampur dalam api, macam-macam cerita Nabi Ibrahim dalam dakwah. Kehidupan keluarga dia satu, kehidupan dia dengan Allah sendiri taat kedua, kehidupan dalam dakwah dia, sehingga akhirnya berdepan dengan raja yang paling berkuasa Namrud, pecahkan patung berhala dan sebagainya. Ini semua menunjukkan Nabi Ibrahim ni seorang hamba yang sangat taat kepada Allah. Sebab tu kita hari ni bila Nabi SAW mensyariatkan kepada kita, setiap hari mesti kita mendoakan kepada Nabi Ibrahim dalam selawat Ibrahimiyah. Waktu semayang kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ni yang kita baca tiap-tiap hari. Maknanya kita dengan Nabi Ibrahim ni, ini antara Nabi yang menjadi contoh teladan untuk kita. Betapa dia hamba yang taat kepada Allah. Dan bila kita pergi ke Mekah, kita jumpa lagi tanda-tanda Nabi Ibrahim. Paling utama itulah Kaabah yang dia bina. Yang kemudian syariat haji itu sendiri dimulakan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab tu Nabi Ibrahim ni jadi pemimpin bagi manusia. Okey. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj,
Waktu Nabi Muhammad naik ke langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-6 jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Sampai langit ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi naik menghadap Allah Azza wa Jalla, ambil kefarduan salat 50 waktu. Bila dia turun balik, yang suruh Nabi naik semula minta dengan Allah siapa? Nabi Musa di langit yang ke-6. Kenapa Nabi Ibrahim tak tegur? Sebab Nabi Ibrahim ni dia dengan Allah, kalau Allah kata lagu tu, lagu tu. Nabi Ibrahim dengar berapa Allah Ta'ala suruh? 50. Tak kata apa dia. Turun sampai Nabi Musa tanya, berapa 50? Naik balik tu. Dia pun duk ulang alik. Siapa yang bagi nasihat? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim berat daripada tu pun dia akan kata sami'na wa ata'na. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita kisah Nabi Ibrahim, dan kita diajar untuk berselawat ke atas Nabi Ibrahim, dan kita diminta untuk mencontohi Nabi Ibrahim. Kerana inilah manusia antara yang paling agung, antara yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi yang tertinggi di kalangan nabi-nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lagi tinggi daripada itulah. Kita tahu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan ibtila disebut, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Allah uji dengan beberapa kalimah, yakni perintah dan larangan. Apakah yang disebut sebagai perintah dan larangan Allah tu? Dalam satu riwayat kata Ibnu Abbas sebut al-manasik, yakni ibadat haji. Dan ada juga syariat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk fitrah, potong misai, simpan janggut, siwak, masuk air dalam hidung, potong kuku, buang bulu kemaluan, cabut bulu ketiak. Itu antara sunnah-sunnah fitrah yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga disebut sebagai khitan. Beberapa lah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa itu termasuk dari fitrah. Dari riwayat Muhammad ibn Ishaq dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kalimah yang Allah perintahkan dan uji Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan, kata dia, berpisah dengan kaumnya ketika Allah memerintahkan mereka meninggalkan mereka. Kemudian berhujah dengan Namrud ketika Allah menjadikan dia berdepan dengan Namrud, walaupun dia menghadapi ancaman bahaya daripada Namrud. Kemudian dia pula diuji dengan sabarnya waktu dia dicampakkan ke dalam neraka untuk bakar. Kemudian hijrah meninggalkan negerinya ketika mana Allah Subhanahu wa taala suruh dia tinggalkan negerinya. Sebab kita tahu dia sampai juga Nabi Ibrahim ni dia meninggalkan dalam negeri dia. Sampai satu perjalanan dia tu, Raja Mesir tanya, ni siapa ni? Dia pun kata, ini saudaraku. Padahal isteri dia. Sebab Raja Mesir tu dia suka rampas isteri orang. Kalau adik-beradik dia respect, kalau isteri dia rampah. Jadi Nabi Ibrahim kata, ni saudaraku. Ingat tak cerita tu? Kau tak aja dengar lagi. Sehingga Nabi Ibrahim waktu di akhirat nanti, bila orang minta syafaat daripada dia, dia pun takut. Aku pun takut kerana aku pernah berdusta 3 kali dusta. 3 kali dusta. Dusta tu yang dimaksudkan bukan dusta macam kita dusta ni. Cuma dia sebut lain, dia maksud dia lain. Pertama, waktu orang ajak dia pergi sembah berhala, dia pun kata aku sakit.
Dia maksudkan bukan sakit dari sudut tubuh badan, tapi sakit dari sudut tak boleh tengok orang kaum dia ni menyembah berhala. Jadi dia kata inni saqim, aku sakit. Jadi orang lain pergi, dia tak pergi sekali. Yang kedua, bila dia pecahkan patung berhala, lepas tu orang balik tengok habis dah pecah patung. Nabi Ibrahim pula letak kapok atas. Ni siapa dia buat ni? Dia tak mengaku. Dia tunjuk kepada Sam. Tanya dia, kapok duk dia. Yang ketiga, waktu dia keluar daripada Palestin tu nak pergi ke Mesir tu, lalu dengan satu pemimpin situ, raja situ, yang mana suka rampas isteri orang. Lalu dia pun tanya, ni siapa ni? Dia kata, ni saudaraku. Yang mana maksud dia, ni saudara seagamaku. Sebab kalau jawab isteri, dia akan rampas. Tapi dia tak berdusta sebenarnya. Dia cakap bahasa kita kata double meaning lah mudahnya. Dengan sebab 3 perkara tu, sampai hari akhirat Nabi Ibrahim takut kepada Allah. Dia kata hari ni Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya, dan tidak ada lagi kemurkaan begini selepas daripadanya. Hari ni aku takut, aku pun takut tak selamat, maka mungkin carilah orang lain. Tu Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia diuji sehingga akhirnya dia sabar dalam setiap ujian dia. Lalu Allah Ta'ala sebut fa'atammahun, dia menyempurnakan ujian yang Allah Ta'ala timpakan ke atasnya. Yang ni tak sama level ni. Level orang beriman betul dengan level orang awam. Semalam kita baca kitab, nama kitab tu Talbis Iblis. Talbis Iblis ni tipu daya iblis. Banyaklah cara iblis tipu. Ada yang dia sebut tentang orang alim, orang ahli ibadat, ahli zuhud, qari, ahli hadis, sebagai contohlah. Ujung kitab tu dia sebut talbis iblis terhadap orang awam. Orang awam ni kadang-kadang bila diuji sikit je, maka dia jadi tak redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru anak dia mungkin mati seorang, dia berkata, kenapalah Allah uji aku begini, kenapalah Allah Ta'ala tak uji orang lain. Dia jadi kufur kepada takdir. Sehingga ada sampai ada orang meninggalkan salat setelah daripada diuji. Dulu dia salat, kemudian lepas dia tu bisnes dia jatuh. Contoh, dia kata aku tak nak ada lagi sembah Allah, pasal dulu aku sembah Tuhan buat macam ni juga kat aku. Ada orang diuji macam tu, lalu dengan ujian Allah dia jadi bertambah kufur. Itu kita tak nak. Ada seorang sahabat kawan isteri saya, waktu dia belajar dulu, dia cerita seorang kawan dia pakai tudung semayang 5 waktu. Kawan sebilik dia juga ada yang tak pakai tudung dan tak semayang, malah clubbing lagi. Bila periksa, yang ni gagal. Hak pakai tudung, hak semayang ni gagal. Hak tak pakai tudung, hak pergi apa tu clubbing apa tu, jaya pula dia. Lalu Allah uji hati orang pakai tudung. Dia kata, aku semayang, aku taat kepada Allah, Allah bagi gagal. Dia tu tak semayang, tak pakai tudung, clubbing lagi, jaya pula. Akhir sekali dia tak semayang, dan mula dia buka tudung dia. Ini sebahagian daripada bentuk talbis iblis terhadap orang awam. Jadi sebab tu kita ni dalam musibah, dalam diuji, tengok orang-orang yang hebat. Seumpama Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan keluarga diuji, dalam dakwah diuji, dia dengan Allah dia sendiri pun Allah uji dia macam-macam. Tapi Allah Ta'ala puji dia, fa'atammahun, dia menyempurnakan ujian itu. Dia berjaya. Lalu dia minta, dan Allah Ta'ala kata lagi, qala inni ja'iluka linnasi imama. Dia kata, Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim, aku jadikan kamu ni pemimpin kepada manusia. Pemimpin kepada manusia.
Lalu Nabi Ibrahim kata, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah juga dari zuriat keturunanku sebagai pemimpin. Ini satu lagi contoh Nabi Ibrahim. Kita akan dapati Nabi Ibrahim ni, dia tak doa untuk dia seorang. Nabi Ibrahim ni, bila Allah bagi anugerah kepada dia, dia minta juga anugerah tu untuk ahli keluarga dia. Jadi dari satu sudut yang lain, Nabi Ibrahim ni dia sangat sayang kepada zuriat keturunan dia. Dia jaga. Walaupun kejauhan, dia pergi tengok anak dia duduk Mekah, dia Palestin, musafir. Zaman dulu bukan macam zaman kita. Bila dia tengok orang sembah berhala, dia minta dengan Allah, ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan zuriat keturunanku dari menyembah berhala. Bila dia tinggal anak dia, Rabbana Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan zuriat keturunanku ni di tanah gersang ni, ghairi dhi zar'in, yang tak ada pokok ni. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah manusia pergi kat dia. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Waktu dia bina Kaabah, dia doa lagi kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang taat kepadamu. Kami dua ni hak bina Kaabah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadikanlah kami dua ni muslimaini laka, orang yang menyerah diri kepadamu, dan jadikanlah zuriat keturunan kami ni umat yang menyerah diri kepada kamu. Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah, utuskanlah dari kalangan mereka seorang rasul. Punyalah Nabi Ibrahim ni doa zuriat keturunan dia jaga, sehingga akhirnya Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ramai dari keturunan dia yang jadi Nabi. Sebab tu gelaran Nabi Ibrahim ni apa? Abul Anbiya. Kalau Nabi Adam gelaran dia apa? Abul Bashar. Abul Bashar ni bapa sekalian manusia. Siapa dia? Nabi Adam AS. Kalau bapa para Nabi, Abul Anbiya siapa? Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni digelar bapa para Nabi. Nabi, anak dia dua orang Nabi. Ismail duduk Mekah, Ishak duduk di Palestin. Daripada Ishak ni keluar Yaqub, kemudian Yusuf, kemudian Nabi Bani Israel ni ramai. Sampai Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Gapo. Kemudian daripada keturunan Nabi Ismail keluar pula seorang Rasul yang menjadi penghulu sekalian Rasul. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi susu galon Nabi ni kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu dia digelar sebagai Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi. Siapa yang kita boleh ambil sebagai contohnya? Pertama kita baca cerita dia, dan kemudian kita tengok apa yang dia baca. Dia doa kepada Allah, kita doa juga. Apa yang dia buat dengan Allah suruh, kita buat juga. Dakwah dia kita buat juga. Kita mencontohi Nabi Ibrahim sebagaimana kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau saya pergi Mekah, kita akan cerita tentang bagaimana Mekah tu sendiri menjadi contoh teladan buat kita, kerana dia adalah tinggalan seorang Nabi yang sangat taat kepada Allah, itulah Nabi Ibrahim. Dan di Kaabah tu sendiri ada satu tempat yang kita tengok, nama dia Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tu bukan kubur. Orang kata ni kubur ke? Bukan. Nama Maqam. Maqam tu tempat dia berdiri waktu bina Kaabah. Dulu
batu hak duduk, dia pijak batu tu waktu nak bina Kaabah. Dulu batu tu asalnya duduk sebelah Kaabah. Kita tengok, takkanlah nak bina Kaabah batu pijak ni jauh, Kaabah sana. Kan? Sebenarnya batu tu duduk sebelah Kaabah, dekatnya Kaabah. Tapi bila ramai orang tawaf, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia alih enjak luas sikit, sehingga akhirnya tidak menghalang laluan orang tawaf. Tapi kekallah pada tempat yang dienjak tu, tak enjak pak sudah dan siapa keluar ni, cuma dibesarkan lagi kawasan tawaf selepas daripada tu. Jadi ini kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba kita pergi Mekah, batu tempat pijak pun ada lagi. Bahkan Allah Ta'ala kata wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah makam Ibrahim tu tempat kamu salat. Mana bila kita menghadap Kaabah, kita kenang Nabi Ibrahim AS sebagai Nabi yang bina dia, dan bagaimana taatnya Nabi Ibrahim AS kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Nabi Ibrahim doa, Allah Ta'ala terima doa dia. Cuma ni cuma satu lagi, cuma Allah Ta'ala kata qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah Ta'ala kata permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Maknanya apa? Allah terima permohonan Nabi Ibrahim dan zuriat keturunannya akan yang jadi Nabi, akan tetapi doa itu hanya terpakai kepada keturunannya yang baik. Adapun keturunannya yang tak baik, maka mereka tidak akan mendapat bahagian daripada doa Nabi Ibrahim itu. Disebut nota kaki dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam diperkenankan oleh Allah Ta'ala, iaitu melantik orang-orang yang beriman lagi salih dari keturunannya menjadi pemimpin-pemimpin. Tetapi orang-orang yang zalim, kufur dan derhaka dari keturunannya tertolak dari memegang jawatan yang mulia itu, kerana orang-orang yang demikian keadaannya tidak layak menjadi pemimpin dan tidak mendapat contoh yang baik kepada, tidak menjadi contoh yang baik kepada pengikut-pengikutnya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya keturunan Nabi Ibrahim ni yang baik-baik saja jadi pilih jadi. Kita ambil beberapa faedah lagi daripada ayat ni. Ini menunjukkan bukan semua keturunan Nabi Ibrahim tu baik, tapi majoritinya baiklah. Ada yang baik. Bererti kalau dia keturunan Nabi sekalipun, tapi dia tidak ikut jalan Nabi itu, maka dia tidak akan mendapat kebahagiaan dari kemuliaan Nabi tersebut. Boleh faham? Allah Ta'ala nafi, Nabi Ibrahim doa anak keturunan, Allah Ta'ala kata ya aku terima, tapi hak zalim tak akan dapat bahagian. Bererti kalau seorang tu keturunan Nabi sekalipun, tapi dia tidak mengikut jalan yang diajar oleh Nabi itu, dia tidak akan dapat kebahagiaan atau tidak mendapat bahagian dari kemuliaan Nabi tersebut. Ambil contoh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara dia Abu Lahab, keturunan lah kita kata, keluarga Nabi, pak saudara lagi dekat tu, tapi tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bahagian? Tak ada bahagian. Kalau andai kata mari daripada setelah tu keturunan yang bawah-bawah ni yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga tidak mendapat bahagian daripada kemuliaan tersebut. Itu yang pertama. Maknanya keturunan ni dia menjadi mulia sekiranya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut jejak langkah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, bab mendoakan. Kita ingat
Nabi Ibrahim ni dia doa. Saya pernah sebut tuan-tuan, antara doa Nabi Ibrahim dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim doa, waktu dia doa tu dia dengan Nabi Ismail, anak dia seorang lagi duduk di Palestin. Termakbul doa Nabi Ibrahim AS. Anak-anak dia yang duduk Palestin ni dilantik menjadi Rasul. Hak dia dengan Nabi Muhammad ni, hak dia dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarak masa dia lebih kurang 3,000 tahun. Nak sapa kepada Nabi Ismail ni atas, Nabi Ibrahim dengan bawah tu Nabi Ishak, Yaqub, Yusuf, apa semua, berapa keturunan ni. Hak ni susu galuh Nabi Ishak. Hak daripada keturunan Nabi Ismail ni nak jumpa Nabi Muhammad ni, doa yang dia doa tu termakbul selepas 3,000 tahun. Boleh faham tak? Tapi Allah Ta'ala tetap jaga doa ni. Sebab tu doa ni jangan bakhil dengan doa. Doalah. Boleh jadi tak dapat hari ni, dapat tahun depan. Boleh jadi tak dapat tahun depan, anak cucu kita hak keturunan yang ke-7. Boleh jadi. Tapi kita doalah kepada zuriat keturunan kita agar Allah Subhanahu wa taala jadikan zuriat keturunan kita zuriat yang baik. Nak tahu apa doa Nabi Ibrahim zuriat yang baik, kita sambung esok pula insya-Allah. Okey. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.